Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam So, hari ini aku nak bercerita dan aku nak sampaikan sesuatu mana yang mampu aku boleh sampaikan, aku sampaikan lah kan. Mana yang aku boleh bagi tahu, aku bagi tahu. Ini tentang manusia. Manusia ni kadang-kadang ada satu keadaan tu, mereka ni tidak mahu dah duduk dalam keadaan tu. Dan manusia ni sebenarnya sudah diberikan takdir satu persatu dalam kehidupan seseorang ni, baik ilmu, baik segala-galanya, semua ada. Tetapi kebanyakan manusia-manusia yang mempunyai ilmu-ilmu pengetahuan dalam bab contoh dalam ketuhanan ketuhanan, tentang asal agama, dakwah, mereka ni pandai. Tak nafikan aku bukan orang yang pandai, cuma mereka tak faham apa yang jadi, apa yang sepatutnya. Jangan ganggu keluarga orang, jangan buat keluarga orang begini. Mereka nak samakan keadaan tu, manusia tu dengan manusia ni. Contoh berpuasa, mereka boleh nak khilaf, memang khilaf, tapi apa buat khilaf kalau beratus tahun mereka khilafkan perkara-perkara begitu? Apa yang mereka tahu tentang tauhid ke apa ke kan? Tauhid ni sebenarnya apa yang mereka anggap dalam mindset diorang ni tentang tauhid? Mungkin orang cakap aku ni gila terpulang. Apa yang dia boleh tahu dalam tu? Sebab aku pernah cerita tentang jika manusia nampak kapal terbang dengan kapal di laut, perkataan dia sama je, kapal. Tapi kalau aku beri nama benda tu bahtera, mindset ni paling laju akan tepat dalam keadaan mana? Apa yang dibayangkan, apa yang dinampak. Dia manusia tu, dalaman dia begitu. Dia apa yang paling cepat terlintas dan apa benda yang dia faham. Tapi sebenarnya benda tu bila meliputi, dia ada benda yang lain. Tetapi bukan itu. Benda ni terlalu dalam. Jadi apa yang aku nak sentuh konsep ni, sebelum tu aku habiskan dulu. Bagi aku habiskan dulu. Bila manusia ni, contoh dia nampak kapal terbang, contoh dia nampak kapal di laut, tapi nak menggunakan bahtera, contoh aku ambil ni. Minta maaf aku ni banyak koleksi. Jadi terdahulu akan menggunakan perkataan ni bahtera. Ni bahtera kapal. Okey. Jadi kalau rasa yang faham lah So ini namanya bahtera. Okey, bahtera. So bahtera ni kadang-kadang kita akan melihat dia kapal. Tapi bila kita melihat, sebaik-baiknya macam-macam gambaran ada. Dia macam gambar-gambaran dia. Dan pernah difokuskan dalam satu keadaan seorang manusia berada di depan. Kenapa? Sebab tiang tu, kita tak boleh benda ni, ini adalah salib. Tak. Sebab bila kita tengok sisi dia ada dua. Ni kita bahtera lah. Ni cerita tentang bahtera. Okey. So, kalau benda ni dipanggil bahtera, kalau perkataan kita panggil kapal, kapal apa? Ni panggil kapal apa? Okay, contoh. Kapal. Jadi perkataan kapal ni akan digunakan dalam aeroplane, kapal terbang. Jadi kapal terbang ni sebenarnya kalau kita nak ungkap menggunakan perkataan bahtera tu, boleh tak? Bahtera yang terbang. Orang akan imagine
Sebelum menyebut bahtera yang terbang, mereka akan menyebut kapal tu yang terbang. Kapal tu dalam keadaan yang terbang. Sebab mereka akan tahu bahtera dah tak ada di sini. Tapi kalau menggunakan perkataan kapal, kapal ni terlalu banyak pecahan. Dia sama dengan apa yang kita baca, kita kaji fi'il madi, fi'il mudhari ni semua kan. Jadi benda ni pengetahuan untuk setiap manusia yang tahu, faham, dia yang nak memahami tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita belajar sampai tekan benda ni, sampai membawa satu perkara tu sampai boleh tak ada masalah bagi tahu, disampaikan firman Tuhan. Macam contoh agama lain ada yang menyampaikan firman Tuhan daripada agama ni, dia menyampaikan tentang kerohanian, macam-macam aku tahulah benda-benda macam ni. Yang kata aku Trinity, tapi aku sekadar nak menyampaikan je. So bila kita tahu benda-benda macam ni, kita tahu dalam keadaan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka contoh macam fi'il madi tadi, benda tu terlalu dalam, dan bila kita bawa benda ni tempat yang tak sebetulnya, tak sepatutnya, okey, ini ada tempat, okey anak-anak murid, marilah kita belajar di dalam kelas, marilah kita duduk bersama-sama untuk mengetahui ilmu. Tetapi benda ni, satu kedudukan ni, ilmu ni bukan untuk fokus orang yang nak. Kalau kita pandai, kita seorang profesor, kalau kita seorang yang bijak pandai, mesti kita tahu dulu orang pernah kaji kitab-kitab ni untuk mengetahui rahsia-rahsia dalam. Orang yang bukan Islam. Jadi bila pengetahuan ni sampai, dulu orang bukan Islam dia kaji, dia nak cari apa benda-benda yang dalam ni, rahsia-rahsia dalam. Sampai sekarang dia cari. Tapi sekarang ni dia nak cari tak payah cari. Kenapa? Semua duk tayang. Kita terjemah dia tak ada masalah. Mereka boleh sampaikan apa ini. Jadi manakala kenapa saya sampai ni? Marilah belajar. Semualah ilmu pengetahuan. Ini tidak. Apa yang berlaku dekat dalam-dalam ni. Ada macam tu lah cerita dia. Ada cerita dia macam tu. Dan aku ni sebenarnya bukan nak tunjuk aku ni seorang ustaz, aku ni seorang ceramah, aku ni seorang yang ni. Tak, aku bukan jenis orang-orang yang banyak duit, yang mampu berbuat nak selfie sana sini, menunjukkan. Benda ni sebenarnya manusia, umat, tak kira lah apa agama pun, kita dah melihat sesuatu perkara yang tercemar, yang telah membodohkan keadaan, dan mereka terus membodohkan keadaan tu apabila mereka pernah melihat satu kejadian di mana agama mereka telah dibodohkan, telah digunakan orang lain untuk membuat satu isu, untuk nak mengaut keuntungan, mengaut pengikut. Contoh dulu macam-macam nama dari segi politik ada. Contoh daripada nama Long, siapa dengan Long? Jadi ada macam ada satu kelompok ni, dia nak menaikkan sesuatu ni. Bukan semua orang tahu dalam keadaan ni. Tak semua orang akan tahu dalam keadaan. Tapi mereka akan cuba menyokong dalam keadaan ni. Mereka akan cuba sokong. Mereka akan cuba sokong orang tu agar naik. Mungkin orang tu telah diberikan. Benda ni sulit. Kita tidak tahu kenapa dia untuk diangkatkan. Kenapa dia perlu jadi ketua. Tetapi mereka tu diangkat. Yang ada salah satu sifat. Sifat ni aku tak berani nak cakap. Ada agama-agama lain, dia lebih kuat pengetahuan ni. Dia lebih tahu. Kadang-kadang kita orang Islam, kita tahu. Contoh dalam ayat Quran ada menyatakan bahawasanya Allah juga memberikan kitab Injil dan Taurat. Kalau mereka fokus ayat Allah ni, contoh Al-Quran ni adalah ayat Allah. Mereka kaji sampai ayat Allah. Jadi kalau Allah sendiri berkata bahawasanya aku menurunkan kitab Injil dan Taurat dalam bahasa apa? Jadi itu nak dikatakan ayat apa pula? Itu bukan ayat Allah dah, ayat Allah tukar baru. Jadi kita meliputi Tuhan Allah ni bagaimana? Inilah mindset orang agama sekarang ni. Sebab mereka tak dalam.
Sebab tu aku cakap, mereka tak dalam, mereka tak faham batera. Banyak ungkapan-ungkapan yang mereka tidak faham. Sebenarnya benda itu adalah satu, tetapi dia meliputi. Dan meliputi adanya menyerupai di kawasan tempat yang sama. Contoh, kapal. Kau melihat kapal, kau melihat sampan, kau melihat bot. Kategori itu tidak boleh dipanggil kapal lagi. Menaiki sampan, duduk berada di atas air lagi, tapi tidak boleh bagi kapal. Kau nampak, oh itu kapal. Jadi ada benda kedudukan dia sama, tempat yang sama, tetapi nama sudah jadi tidak serupa. Tak semua orang akan tahu tentang apa ilmu ni. Ada orang mengatakan ini adalah ilmu tauhid campur dengan laduni. Dan orang untuk mengetahui laduni ni bukan jenis orang yang kata, oh aku dah pandai dah. Tak. Selagi kau tak lepas daripada bawah, daripada kau tak. Contohlah, kalau orang bukan agama Islam sekalipun, mereka boleh belajar. Mereka ada yang tinggalkan dia punya harta, dia pergi jadi orang miskin kat luar. Sampai 2, 3, 5, 6 tahun. Pergi belajar makan sampah. Itu proses paling cepat. Nanti dia akan merasai jiwa manusia. Bagaimana orang nampak aku buta? Benda tu baru dia sampai tau, baru boleh masuk. Tapi bukan semua orang kita minta suruh buat begitu. Benda ni tak diwajibkan, tapi untuk manusia, untuk mengasai, untuk memahami, untuk tahu. Kadang-kadang Allah dah letakkan manusia tu duduk dalam keadaan macam tu. Tanpa ada sebab-sebab dia yang kita tidak tahu. Kadang-kadang bila kita ambil sudut ni pula, mungkin orang ni terjadi ni disebabkan ada orang Islam kata kifarah. Okey, ada terkena. Kadang-kadang tak. Kadang-kadang memang perjalanan dia itu je. Dan ada sebab-sebab dia. Jadi dalam pengetahuan sudut ni, manusia melihat banyak beza tau. Jadi manusia ni melihat ni, manusia ni kadang melihat ni, manusia ni melihat kadang ni. Tapi kalau dikumpulkan manusia ini, contoh berkumpulan, datang orang lapar duduk tengah-tengah macam orang gila, masuk pasal. Kau ada perasan tak ada manusia ni perasan dia nak buatkan baju bagi manusia ni siapkan, alamak semua orang tu nak perasan, orang susah, bagi dia makan. Tak. Sifat manusia kadang tu berbeza. Ada macam contoh, kalau kau tengok orang main muzik di tengah jalan. Contoh dia main muzik tengah jalan. Bila manusia bermain muzik di tengah jalan, contoh dia main muzik, orang akan terhibur. Dan tak semua orang akan bagi amount yang sama masuk dalam tu. Mungkin ada orang bagi RM1, mungkin ada orang bagi $2, mungkin dia nyanyi, dia ketuk benda tu pun orang takat lalu-lalu je. Ada yang lalu-lalu dia letak, ada yang sanggup go, suka tengok. Jadi benda ni, kita sebagai manusia, kita jangan sombong kita nak cakap orang kafir. Kita jangan sombong kita jangan cakap orang ni ni musuh Islam. Bila kita dapat satu tempat masjid surau, lebih-lebih tak payahlah tengok majlis ilmu, cukup lah. Pantang aja nak buka kitab. Orang ni kapi. Mulia sangat kau bila duduk dalam surat dah jadi ustaz, mulia. Dah lupa cerita pasal Isabella tu. Mrs nak pergi nyanyi Isabella, yang ustaz tu bawa spanduk. Siapa ingat cerita tu? Kan? Sebenarnya begini. Itulah lumrah sebenarnya. Kita tak boleh. Kalau dalam Quran ada mengata kita harus sifat kenal mengenali. Macam aku ni lah, bukan aku tak nak guna, aku tak nak sama dengan manusia-manusia lain. Besok kan jadi, janganlah, kerana ada di surah di sana ada menyebutkan janganlah kamu mandai-mandai. Yang sebut surah tu memang betul Allah yang tulis jangan kamu mandai-mandai. Tetapi bolehkah layak kita mengatakan sekarang yang kita sampaikan tu daripada Allah? Tak boleh, sebab Allah berikan perkataan tu, dia ada cerita dia. Dalam perkataan dalam ayat tu, dalam surah tu, dia dah komplit.
untuk kita faham kedudukan ayat itu bagaimana, dekat mana. Dan bila ayat tu menjadi keseluruhan. Dan kita nampak zaman sekarang ni, manusia dia kaji, bila dia kaji, jadi ayat tu jadi pecah-pecah, dah tak ada cerita. Jadi kalau dulu orang nak faham keluarga Ali Imran macam mana, jadi diorang baca lah satu cerita. Dia macam cerita tau. Keluarga Ali Imran begini, jadi ada situ teladan, macam peneguran Allah. Benda tu sebenarnya, itulah fungsi Al-Quran. Fungsi kitab. Tak kira apa-apa kitab sebenarnya. Fungsi kitab ni kau kena baca sampai habis tau. Sebab tu kita kena baca ulang-ulang, kita kena baca fahaman dia kan. Baca kan. Bila kita berulang-ulang, kita baca, kita kena faham dalam sudut tu ada macam, ada perkara yang macam Allah hantar dalam segi macam rohani, seperti dia melakukan perbuatan tu, dan Allah melarang perbuatan tu, dan bila Allah melarang perbuatan tu, dan dia mengikuti lalu dapat kebaikan, benda ni dia ada perjalanan. Tapi manusia dia ambil, dalam surah itu ada mengatakan begini. Last sekali benda tu dia berpecah-pecah. Cuba kau tengok betul-betul. Perhatikan ustaz-ustaz, kalau walaupun kau hebat macam mana, kau perhati betul. Kau kaji macam mana pun benda tu menjadi satu turutan yang kau pergi terjemahkan satu persatu tu. Akhirnya tajuk cerita yang Allah buat tu dah jadi lain. Kemudian kau berceramah lagi. Ustaz-ustaz ni banyak berceramah, dia dah tunjuk pandai. Oh, tak boleh doakan sebab apa? Tidak mengagungkan Allah. Bila kau cakap tidak mengagungkan Allah, apa yang kau telah buat pada ayat Allah? Tidakkah kamu perasan dan tidakkah kamu nampak? Butakah kamu? Mereka tak nampak. Sebab mereka dalam keadaan profession. Mereka dah rasa mereka ni hebat. Sebab tu kita ni kena tahu kita mampu nasihat. Tegur. Tapi orang macam contoh aku cakap tadi dah. Simple. Kau cerita Madi semua apa semua ni semua ini sebenarnya Allah ni, orang tu cakap dia ada 7-8 kitab, tak tahu macam mana dharma. Kalau dia tengok ayat ni dia tahu. Dia boleh cakap ini penentang Islam. Aku dah mula pelik lah. Macam mana dia kata aku penentang Islam dalam tu? Dia orang punya cerita fokus dengan ustaz tu. Ustaz Ndut. Tak payahlah, ni zaman kencing banyak. Padahal dia tengok, kalau dia belajar Quran, dia kau tengok perkataan yang simple. Dia very simple. Tak payah guna abjad daripada Jawi. Guna abjad ni. Bila abjad tu bertemu tu, kau tahu. Aku bukan nak cakap aku macam tu. Tak. Memang itu nama aku. Tapi dalam masa yang sama kau boleh kutuk orang tu. Kau boleh kutuk ni muzir bodoh lah. Ni orang muzir bangang. Tapi menunjukkan dia ni pandai baca Quran. Tengah fokus Al-Quran ni. Dia tahu terjemah ni. Bila selit dia. Betul ke pandai? Lepas tu dia senyap lah Muzil. Lepas tu dia hampa bodoh. Muzil bodoh. Engkau tengah fokus Al-Quran, Muzil tu apa? Kata tengah hebat 7-8 kitab ni. Itulah permainan si netizen. Mengawal. Mereka ni kalau kita boleh ambil konsep macam orang Kristen kata. Macam kita kepercayaan pada satu ni. Mereka akan cakap roh-roh jahat. Memanglah. Roh-roh jahat ni dia akan suka bermain dalam situ je. Dia tidak mampu tampilkan, tapi mereka bermain dalam keadaan yang jahat. Mereka melagakan sesuatu tu. Dan bila melagakan sesuatu tu akan bertimbul satu peperangan saudara tu, memang boleh berlaku. Sebab tu aku cakap dengan korang kat luar ni, elak-elak buat begitu. Baik orang Jawa, Indonesia, bila nak sebarkan faham agama tu, kaji dulu. Kalau tidak nanti dapat benda kau terhadap orang ekstrim tu, tembak keluarga 4 orang tu. Yang apa orang cakap, tertembak orang 4 orang di Indonesia tu. Fikir baik. Bila benda kita mencetuskan, kita kena faham manusia ni walaupun berbeza agama ataupun apa kan. Kalau sudut tu kita ambil, kita tanpa sedar, kita ada membuat kekacauan, mengganggu dalam bentuk psikologi, perkataan, ataupun ada orang cuba-cuba buat komunis. Minta maaf, kalau komunis memang berhati-hati. Baik di dalam Islam pun kau kena hati-hati. Cina komunis Komunis ni ada Cina komunis. Ini Cina komunis nombor 1. Minta maaf cakap awal lagi Cina komunis
Kalau dia duduk dalam agama Islam, kau kena hati-hati. Kalau dia duduk dalam agama apa-apa pun, kau kena hati-hati. Mereka ni sebenarnya tak ada kepercayaan pada Tuhan langsung. Tak ada. Mereka ambil konsep tu untuk ambil pengetahuan. Untuk ada, aku tahulah. Tapi mereka ni sebenarnya nak kedudukan saja. Mereka tak peduli. Duit tu equals nombor satu. Tuhan mereka. Itu konsep komunis. Banyak aku nak cakap. Tapi kita doa lah kan. Jangan kata Melayu ada komunis, Jawa pun ada komunis. Mesti ada tali barut, mesti ada. Benda ni tetap ada yang dalam, tetap ada yang luar. Besok aku bukan buat satu topik tentang apa yang Allah pandang dan apa yang Tuhan nak daripada kita dari segi bagaimana. Benda ni aku cakap tak, aku bukan nak bangga, aku memang suka cerita saja. Tapi bila aku sampaikan ni, kau buka lah mana-mana. Sebab aku sebelum cakap ni, bagi aku ini adalah lumrah daripada Allah. Dan kalau apa Tuhan bagi tahu begini, ada cara dia, aku faham, aku tahulah. Tapi aku, InsyaAllah benda ni kau buka mana-mana kau akan jumpa punya. InsyaAllah. Aku pernah tunjuk benda ni sesuatu. Aku bukan dalam keadaan tu sebenarnya, aku tak suka. Tapi aku sebelum aku buat sesuatu dulu tu, aku pernah cakap awal ni, benda tu dah setahun. Benda ni saya ke setahun tu. Sebelum aku tuju untuk tahun depan punya jawapan tu, tahun ni aku dah ready dulu. Itu macam tu. Tapi aku tak boleh, kita nak bercakap benda ni kan jadi riak. Orang attack lain, kita nak faham lain. Tapi kita mampu terjemah begini. Bukan untuk riak tau. Tapi untuk persediaan yang depan, untuk aku lalui perjalanan tu, untuk aku beritahu jawapan untuk tahun depan tu, aku dah ready tahun ni. Dan tahun itu juga aku dah bagi tahu. Akan lalui gini, aku akan buat gini, gini, aku akan ikut orang ni, aku akan bawa sini, aku buat dharma, aku akan tulis, aku akan lakukan. Benda ni ada bukti kan. Apa mampu dia orang buat? Bukan aku tak tunjuk bagus, bukan aku tunjuk riak. Tapi bila mereka nampak benda begini, mereka tahu apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat. Akhirnya aku keluarkan satu surah tu. Sebab aku tak nak main benda ni satu ayat. Benda ni sebenarnya dalam satu organisasi, kalau kau perasan pada tahun berapa, daripada tahun 2010 lagi, seperti mana Al-Quran lah, benda ni semua information dah bagi tahu. Bukannya Islam Al-Quran saja, semua kitab. Memang dia orang akan guna, tapi ada orang kata dia orang ni kedudukan dekat je dengan kita. Tapi aku tak faham kenapa dia orang ni bersekongkol. Aku tak nak cakap yang cerita dia, tapi benda ni terlibat semua sama. Ini cerita rahsia. So bila benda ni, contoh aku dah fokus benda ni lain dah. Allahu Akbar. So benda ni bila di umum, di orang kaji benda-benda begini semua, kena faham lah. Untuk niat satu je, untuk bagaimana untuk aku ubahkan benda di dalam ni, untuk bagaimana aku nak menyesatkan orang. Jadi mereka gunakan ayat tu. So aku nak balik tadi cerita tu, aku dah lupa pasal ayat tu Okay, itu cerita dia. Kalau ada lagi di Facebook tu, mungkin ada yang tahu pasal aku ni. Okay, ini contoh Jadi bila aku pergi ke satu tempat, okay, benda ni kebetulan. Tak ada, aku tahu kalau nawai tu campak je ni, mesti ada sebab dia. So bila benda di sini, satu pertolongan tu dia mesti ada, kita kena cepat tindak balas. Kita tahu akan ada datang pelusuk-pelusuk ni. Dia sebenarnya dia begini tau. Dia ada perantaran sampai, dia ada perantaran yang sebelum kita nak lalui ni, ada sesuatu yang kita dapat. Memang ada sesuatu yang kita akan tahu. Ada satu benda akan tentang kita dalam kebaikan. Dia macam benda jahat atau benda baik. Contoh macam roh, semua tahu kan. Keadaan kita ni ada jasad, ada, semua orang tahu tentang ilmu ni. Tapi benda ni sebenarnya bukan untuk umum sebenarnya. Dia kena ada peribadi untuk orang pergi belajar dalam laman. Lepas tu pergilah minta pengesahan, betul-betul saya nak bawa benda-benda ni tempat yang betul lah kan. Jadi benda ni contoh okay, aku dah jadi fokus. Okay, patah balik. Jadi perantaran tu maksudnya, aku tahu akan ada orang lain. Kalau dalam keadaan aku tak tahu jawapan tu, dia akan ada orang
Dia bukan kita minta. Sebab tu kita akan faham pertolongan Allah, semua benda-benda ni tau. Dalam masa tu, benda ni bukan senang. Korang kalau tak boleh, jangan cakap aku dah pro lah. Lepas tu pergi claim. Manusia bila dia claim benda-benda macam ni, dia kata dia hebat. Terus dia cari netizen dia, duk pergi sokong dia. Padahal dia tak tahu apa-apa, zero. Ramai buat macam tu. Cukup dulu long. Berapa ramai? Duk cerita, duk agama, duk cerita pasal ni. Sampai sekarang ada lagi. Baik yang tua, pergi panggil orang buat akaun semua gambar perempuan, semua ada. Banyak. Tapi apa sebenarnya? Aku dah jadi jauh. So dalam cerita tu, kita kan tahu ada benda sampai. Bila sampai je aku cakap, dah ngam. Aku dah tulis benda tu kan. Sebab benda ni kita kena ucapan tulis. Bila kita perasan apa kita tulis. Bila kita nampak kejadian tu, sebenarnya kita tahu dalam masa tu ada perintah Allah. Allah tak suka dalam bab mana. Semua kita tahu, kita akan tulis dalam satu diary. Kita buat satu diary, kita tulis. Akhirnya apa kau dapat? Satu ayat Al-Quran, aku lupa ayat surah apa lah, mengenal pasal jihad. Kemudian memang aku pergi sinar tu. Aku akan ulang cerita begini supaya mereka nampak. Bukan untuk aku menunjuk. Supaya aku nak meyakinkan bahawa kita manusia ni sebenarnya ada benda yang Allah mahu kita nampak. Tapi sebenarnya dunia ni dah nampak. Tapi mereka, keadaan ketuhanan, mencari Tuhan atau mengenal Allah, mengenal apa, masing-masing dia kena konsep. Kau kena ada rohani kau. Rohani keluar bau, kau tahu dalam keadaan macam orang kan. Macam orang India ni ada satu agama, kita panggil agama macam mana cakap, dia ada macam rohani dia. Kita Islam pun ada ni. Kalau kita tak boleh, kita tak tahu konsep kita ambil, tapi janganlah sampai mensyirik. Sebab tu Islam ni pula dia kata bab syirik lah. Macam tadi lah, bukan aku nak condemn. Benda ni reality. Cuba faham baik-baik. Yang aku cerita pasal Quran tu dengan apa yang cerita, jalan-jalan cerita tu kan. So, contoh ambil surah Al-Imran cukup lah. Apa yang Allah cerita, baru kita boleh faham kedudukan. Tapi bila manusia tu, dia tukar keadaan tu. Satu ayat dia akan main. Sebenarnya Allah akan mengatakan, Ya Allahu Akbar. Sebab tu ayat Quran ni jangan duk main-main. Dia boleh tafsir benda tu, mesti tepat apa Allah sampaikan dalam keadaan tu. Tapi banyak orang gunakan ayat-ayat tu tak untuk dia masukkan singkat. Sebab tu umat ni banyak jadi perpecahan. Faham tak? Kalau kita tahu pun, contoh kalau ada pada Nabi dia, Nabi Muhammad SAW, semua kan, Nabi Isa, Nabi Musa, semua kan. Semua ni dalam karakter perjalanan. Semua ni akan lalui dalam karakter perjalanan. Tapi bila kita sampaikan benda-benda baik macam ni, selalunya akan ada orang, dia akan ambil benda ni, oh aku dah tahu. So, dia standby netizen dia, 10,000 orang. Jadi dia ungkap, dia buat macam cara dia. Tapi dia tak pernah lalui dia. Itu yang jadi kes Dai Rogol. Minta maaf cakap lah kan. Dia ada pernah nasihat. Semua punya out apa ni. Minta maaf semua tahu. Bahawasanya air mata itulah mentaubat. Oh, dia punya design lagu. Berapa banyak perempuan semua konon nak ekor perempuan. Siapa ekor perempuan. Lepas tu yang menyokongnya. Betul lah. Semoga dirahmat Allah. Bila buat kes Rogol hilang. Aku dah cakap, benda ni merepek. Dia orang tak tahu ilmu ni. Bukan aku nak cakap, jangan rasa membangga. Bila satu benda tu, kita nak sampai tentang ilmu, kita kurang menabur. Dia macam menabung lah. Menabung atau menabur. Taburkan dulu nasihat, apa yang kau faham. Baru kau dedahkan. Ini dedah, tidak menasihat. Akhirnya, sendiri nampak perbuatan dalam video-video anda tak nampak. Tapi orang lain mana yang dia keluar dalam, dia akan nampak. Rupanya anda tak sedar, bila anda terjemahkan semua ayat Quran tu dalam bentuk mereka punya sendiri, akhirnya jalan cerita tu tak sama dah. Ayat itu dia akan jadi tergabur. Makna satu story dialog macam kita sekolah tulis karangan. Karangan tu dah tak jadi apa dah.
karangan tu dia tak jadi apa. Karangan tu dia tak jadi mana yang original Allah sampaikan dalam keadaan keluarga ini. Macam surah Al-Muzammil, bangunlah, kau semayanglah, dan dalam ni waktu tu aku tahu keadaan kau begitu. Jadi dia bukan cerita pada manusia, maknanya Allah nak engkau bangun. Walaupun bagaimana engkau pun sebagai manusia lemah bagaimanapun, aku tahu keadaan engkau, jadi bangunlah. Kita boleh tahu sifat Allah penyayang, situ pun dah tahu dah. Tapi manusia ni degil. Degil tu tak? Degil. Dia nak tukar juga. Dia dah ambil ayat lain juga. Lepas dia ambil ayat lain, dia gunakan untuk kitab lain. Sebenarnya benda ni kena faham. Itu Allah dah bagi, dah siapkan satu realiti untuk seorang insan. Engkau bangunlah, solat sepertiga, kerana aku akan tahu perjalanan kau nanti. Kan? Aku bukan nak kata bangga, tak ada. Ini pada surah Al-Muzammil. Tapi kalau baca, kau bacalah betul-betul dia punya ni. Bila kita dah faham, kita dah tahu keadaan, senang. Tapi kita boleh sampaikan macam ni. Contoh dia kita, kau bangun lah, kau bangun, kemudian kau semayang, berapa solat, kau akan duduk dalam keadaan ni. Allah akan berikan kau ujian yang macam-macam. Jadi kau akan berada dalam keadaan sibuk. Jadi semayang lah 2/3 macam tu cerita dia. Jadi bila kita faham, Allah dah sampaikan. Tapi manusia ni, ya Allah, benda ni dah bertahun nyekil, tak mau dengar juga. Dia orang tetap sesungguhnya Allah itu, dia mula ni aku minta maaf cakap. Semua tahu, tapi kita nak larang dia orang susah. Degil. Dia orang mesti ni kumpul-kumpul dia orang ni, dia punya ramai punya roh setan ni, aku geram tu lah. Untuk yakinkan dia dah nak macam mana kan. Apa cerita dia? Benar dalam ayat Quran itu mengatakan Allah suka kata jangan memandai-mandai. Dalam surah tu sebenarnya kalau kau baca Allah kata jangan memandai-mandai itu sebenarnya dia dah meliputi, kerana Allah tidak mahu kamu membuat sesuatu. Dalam itu dia dah ceritakan janganlah kau dalam keadaan kelelekaan, kerana dalam keadaan kelelekaan dan kau membuat sesuatu itu tidak mempunyai ilmu. Benda ni semua ya Allah kalau aku baca terang habis. Tak. Dalam surah itu ayat memandai-mandai. Inilah orang cakap. Tapi dia punya view, dia angkat masuk TV macam mana? Yang ambil TV 3, TV 9. Lepas tu minta dana juta-juta. Datang pula puak dia lagi. Aku dah masuk marah ni. Masuk puak dia lagi. Hadis tu daripada Allah ke? Kemudian kau tu salahkan ni sampah. Masyarakat tukar-tukar mindset. Macam mana masyarakat nak tukar mindset, sifat menyalah antara satu sama lain, dalam masa sama kau tak kenal diri? Apa yang kau bawa? Hadis tu adakah aku yang suruh kau bawa? Inikah kitab aku? Dah lupa ke tentang kitab-kitab ni? Itu semua tulis. Tentang kitab-kitab yang seperti kedai, mereka membawanya seperti kedai. Kau baca betul-betul faham. Benda tu kalau kita faham, Allah mengatakan dalam keadaan tu, sebenarnya manusia dalam bawa kitab ni, mereka mengada-ngadakan sesuatu, tak? Mereka mengadakan sesuatu yang bukan daripada Allah, buktikan mereka juga ingin mencabar Allah. Dalam keadaan untuk mengatakan mereka mencabar Allah ni, mereka dah buta melihat keadaan tu. Tanpa mereka sedar. Sebab tu dalam semua Al-Quran ni, dia dah bagi tahu. Semua kita Allah, kita Injil ke, kita Taurat, itu juga yang berlaku. Apa yang berlaku daripada kitab Quran untuk membuktikan kepada mereka yang membawa kitab Injil dan selama ini mengatakan Nabi Isa begitu dalam keadaan Nabi Isa ataupun dalam kitab Taurat, itulah cerita dia. Untuk dilihatkan kembali. Seolah dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula apa yang berlaku. Bukan bangkit semula mati. Mati betul juga, bangkit pada mati tu betul. Tapi mati daripada kaedah apa? Mereka yang tahu pasal akhir hutang. Allah cerita hutang pasal talak. Dia ambil benda tu nak ukur orang, so pergi bayar. Bila masa Nabi Muhammad keluar cerita masuk campur pasal akhir insurans ni, Ustaz Dasuki. Jadi seolah-olah kita menggambarkan Muhammad tengah ada ni. Muhammad masuk campur kes insurans, kes riba, hutang kereta. Jadi belum mati bayar, ketidak takut sangkut.
Allah tak bagi. Sedangkan Allah, Nabi Muhammad kata jangan beriba. Inilah yang disampaikan oleh puak-puak politik punya ustaz. Dulu aku tegur pasal sungai tu apa kan. Dia kata aku dah mati. Karena Allah bagi. Alhamdulillah. Bukan kita nak riak. Tapi masalahnya sekarang, itulah manusia. Bangkitlah daripada kolena. Bangkit daripada mati tu. Mati tu kena faham. Bangkit daripada mati tu macam mana. Jadi itulah kena faham. Aku ni pula bercakap dalam keadaan aku ni. Aku ada satu situasi. Aku tak nak duduk dalam keadaan sebenarnya aku nak keluar. Tapi buat masa ni aku kena duduk dalam keadaan dulu. Tiba masanya nanti dah ada ruang. Betul-betul ada ruang baru aku keluar. Tengoklah macam mana. Bagi aku tahu keadaan tu sampai macam mana nanti. Tapi selagi tak ada ruang ni, aku tak boleh nak lawan dia punya kehendak. Jadi tak boleh lawan, aku buat begini. Biar ataupun orang nak kata apa, dia orang kan gunakan setan-setan roh-roh jahat ni kan keluar ke. Dia akan keluar. Dia dah tahu orang begini dia akan keluar kat setan-setan jahat ni. Semua orang ada, semua tahu. Sebenarnya orang tak boleh ilmu langsung. Tak boleh ilmu langsung. Dia orang tak tahu apa agama. Dia nak guna agama tu untuk mendatangkan keuntungan duit semata-mata. Dia berurusan dengan satu orang perempuan ni. Rupanya aku tahu kau nak angkat perempuan ni sebagai apa? Allah. Sebenarnya mereka tengah mencipta mereka punya Allah. Allahu Akbar. Kau selindung macam mana dalam kukurik, aku tunjuk aku kat mana nanti. Bukan aku. Aku melayang di mana, bagaimana aku nak nampak kau kat mana, bagaimana aku tunjuk ngam je realiti. Jangan terkejut. Kan besok hari kau duduk tengok kat atas kan. Aku tak nak. Nanti cakap aku bukan. Tak. Perantaran. Tu yang aku cakap, benda ni penting kita berhubung. Barulah dulu kita tahu macam mana Nabi-Nabi bercakap dengan malaikat dia secara realiti je. Okay, simple beritahu. So aku nak gerak dulu. Kalau ada salah dan silap minta maaf. Kalau aku nak gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.